Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'athir, Rabbi tamim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat saya, iaitu sahabat-sahabat media sosial saya, para YouTuber dan semua yang melihat video ataupun YouTube saya ni. Jadi terima kasih banyak-banyak sebab banyak bagi sokongan kepada mereka yang sudi subscribe ataupun sudi menjenguk ke YouTube channel saya yang tak seberapa ni. Jadi hari ni saya nak bagi sedikit informasi dan juga sedikit kita kena faham, iaitu body language. Body language ni sebenarnya bukan bahasa bentuk tubuh badan manusia je, tak. Tapi tafsiran body language ni sangat besar. Okey, kebanyakannya banyak orang tanya pada saya, "Ustaz, apakah betul macam mana nak beri kebahagiaan dalam rumah tangga? Saya kadang-kadang dah 10 tahun kahwin, tapi kadang-kadang bercerai juga. Lepas tu kadang-kadang dah 15 tahun. Lepas tu kadang-kadang suami tak faham diri saya." Sebenarnya yang jadi masalahnya bila mana kita tidak memahami iaitu peranan kita sebagai seorang suami dan juga peranan kita sebagai seorang isteri. Dan juga kita tidak faham jiwa pasangan kita. Setiap pasangan kita ni kadang-kadang bergaduh. Dalam bulan Ramadan pun banyak bergaduh sekarang ni. Saya pelik betul lah. Sepatutnya bulan Ramadan ni kita jadikan sebagai satu bulan untuk mentarbiahkan diri kita, suami isteri dan ahli keluarga kita. Ada hikmahnya juga. Bila bulan Ramadan ni kita duduk rumah sama-sama, jangan bergaduh. Cuba cari jalan penyelesaian yang sangat baik. Kadang-kadang bila bergaduh saja mesti cari ustaz ataupun ustazah. Sebenarnya bila bergaduh suami isteri bukan kena cari ustaz ataupun ustazah. Yang penting dia kena cari Allah Ta'ala dulu. Sebab Allah Ta'ala yang menjadikan, yang mengkreatkan masalah tu, dan dia juga yang menyelesaikan masalah tu. Minta kepada Allah Ta'ala atas tawakal kita sendiri dan usaha kita sendiri. Okey, hari ni saya nak bawa iaitu vlog ataupun video berkaitan dengan iaitu 5 body language yang kita perlu faham ataupun kita perlu memahami, iaitu 5 bahasa badan yang ada pada pasangan kita. Okey, yang pertama sekali saya huraikan iaitu pujian. Yang pertama, pujian. Adakah kita ni pernah bagi pujian kepada isteri kita ataupun suami kita? Kita tengok balik. Sebab kadang-kadang pujian tu kurang dalam rumah tangga. Sebenarnya pujian ni tak salah pun, tak berdosa pun. Sebenarnya pujian ni dalam bab motivasi sangat penting. Sebab bila mana kita memuji isteri kita, walaupun isteri kita tu dalam keadaan yang orang kata dia tidak memberikan kebahagiaan pada kita, contohlah, tapi kita cakap, "Awak ni membahagiakan hidup saya." Kita bagi pujian. Sekurang-kurangnya pujian tu memberi semangat kepada dia. Ataupun kita kutuk dia, kita hina dia, tidak boleh. Dalam Islam kita tidak boleh menghina isteri kita ataupun suami kita. Berbincang elok-elok. Okey, pujian sangat penting dalam rumah tangga. Kita puji memuji. Sebab sifat kita ni suka dipuji. Bila kita puji, kita rasa macam Allah, ada sedikit kebanggaan ataupun ada sedikit penghargaan dalam diri. Allah, suami aku puji aku, tak ada pun yang puji aku. Isteri kita ni, dia bukan nak pujian daripada orang lain. Janganlah sampai lelaki lain puji isteri kita. Itu jatuh pada dosa. Lebih baik kita sendiri yang puji isteri kita. Tu dapat pahala. Puji sesama kita. Isteri puji suami, suami puji isteri, "Cantiknya awak hari ni, handsomenya awak hari ni," walaupun muka suami tak berapa handsome. Tapi pujian tu sangat penting dalam rumah tangga. Kita puji anak kita. Itu bahasa tubuh badan yang paling penting sekali, yang di antara body language yang kita perlu faham. Okey, yang kedua pula iaitu shopping. Ya, faham, tahu kita keadaan ekonomi kita. Olah ustaz ni shopping pula, buka pula tajuk shopping. Masalah betul lah shopping ni. Bukan bermakna kita ajak ataupun kita satu family bershopping, menghabiskan duit, tidak. Tapi window shopping, faham tak? Sebenarnya dalam bab motivasi ni kita perlu rehlah. Rehlah ni maksudnya kita perlu keluar daripada rumah bersama dengan suami dan anak-anak isteri kita. Bila kita keluar, walaupun kita tak beli barang, kita tengok barang tu dah jadi macam satu ketenangan dalam jiwa. Maksudnya kita perlukan shopping. Maksudnya window shopping ni bukan kita bershopping, tidak. Window shopping ni kita keluar kejap, kita tengok, kita survey barang-barang mana kita nak beli. Okay, contoh, walaupun tak ada duit, kita tengok barang tu, jadi tenang fikiran kita. Kena bawa isteri ni pergi window shopping. Okey,
Yang ketiga pula iaitu renungan. Takkanlah kita nak suruh lelaki lain pula renung isteri kita, ataupun takkanlah kita nak suruh wanita-wanita yang kita tak kenal dia untuk suruh renung suami kita. Tak boleh macam tu. Jadi kita kena sendiri renung isteri kita, renung lama-lama. Sebab kita tengok balik dalam satu kisah bila mana Aisyah ni, Rasulullah ni marah dengan Aisyah satu benda yang Aisyah buat. Pada ketika itu Rasulullah pun manggil Aisyah dalam keadaan rupa Aisyah ni marah tau. Rupa Rasulullah ni sangat marah, kemerah-merahan. Lalu pada ketika itu Rasul panggil Aisyah, "Wahai Aisyah, mari sini kejap." Dan pada ketika itu Aisyah pun jalan terkedik-kedik. Dan pada ketika itu Rasulullah terus peluk dia dan cium dia. Lalu pada ketika itu Aisyah tanya, "Wahai Rasulullah, tadi kan bukan kamu nak marah? Tiba-tiba kamu pula renung aku dan kamu peluk aku." Lalu pada ketika itu Rasulullah kata benda, sesungguhnya isteri ni bukan untuk dimarahi, bukan untuk ditengking. Jadi kita kena tenung isteri kita tadi. Bila dia bebel, kita kena tenung dia. Sebab contoh bila dia tak bebel, kita buat tak tahu, dia akan jadi sakit hati. Kita renung je walaupun kita rasa sakit hati. Sama juga isteri kena renung suami, suami kena renung isteri. Itu body language yang ketiga. Dan yang keempat pula iaitu penghargaan. Yang ni jarang kita buat dalam bab rumah tangga untuk menghargai each other satu sama lain. Kadang-kadang penghargaan tak ada langsung dalam rumah tangga, sebab tu menyebabkan pergaduhan yang sangat besar. Bila isteri buat kerja, suami langsung tak nak hargai, abang langsung tak nak hargai apa yang saya buat. Contoh bila suami balik je kerja penat, isteri tak nak, picit. Suami pun nak penghargaan. Dia bukan nak dibelai ataupun nak dimanjai, tidak. Tapi sebenarnya dari segi motivasi, suami ni, percayalah, suami ni kalau dia demam, isteri picit pun dah hilang demam dia. Tak pergi klinik dah sebenarnya. Betul. Ya, kalau tak percaya, tuan-tuan buatlah. Sama juga macam isteri. Penghargaan tu. Bila penat, kita picit. Penghargaan. Ataupun say terima kasih banyak-banyak kepada dia. Tidak menjadi masalah pun. Tidak orang kata tidak menjatuhkan ego pun kalau kita memberi penghargaan kepada pasangan kita. Dan yang kelima iaitu yang terakhir iaitu hobi. Body language yang kelima iaitu hobi. Kita kena faham minat hobi suami kita apa dia. Kalau dia suka main motor, kita kena join sekali. Kalau isteri tu suka masak, kita kena join sekali. Sebab itulah ni di antara petua rahsia dalam rumah tangga untuk rumah tangga tu berjaya di dunia dan juga di akhirat, iaitu kita kena faham hobi peranan masing-masing. Sebab tu saya suka sangat tengok, macam contoh kalau rider ni kan, dia akan bawa isteri dia. Suami ni kaki pancing, isteri pun akan ikut sekali. Kalau isteri dia kuat masak, dia akan join sekali kat dapur. Seronok sangat, happy bila benda itu. So kita kena jaga 5 body language tadi. Saya ulang balik, iaitu yang pertama pujian, perlu pada pujian. Yang kedua shopping, perlu pada window shopping. Bukan kita shopping hari, tidak, tapi jarang dan kadang-kadang. Dan yang ketiga renungan. Renungan yang sangat manja. Isteri suka dan suami pun suka. Dan yang keempat iaitu penghargaan. Dan yang kelima hobi. So kalau kita jaga 5 body language ni, insya-Allah rumah tangga kita akan berjaya dan kekal dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini memberi manfaat kepada semua, kepada para YouTuber, kepada sahabat-sahabat saya, kepada Makcik Leha, Makcik Kia, Makcik Senah, dan juga kepada Pakcik Ali, Pakcik Hamzah, dan juga kepada ahli keluarga saya yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Mungkin kita boleh jadikan sebagai satu panduan dan juga satu motivasi untuk diri kita sendiri apa yang saya sampaikan ni, dan mungkin kita boleh sebarkan kepada orang lain, iaitu 5 body language yang sangat penting dalam rumah tangga. Jadi itu sebenarnya rahsia yang kita perlu korek dalam rumah tangga kita, iaitu rahsia untuk untuk menjadikan kebahagiaan dalam rumah tangga. Okay, saya rasa sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog-vlog yang akan datang. Assalamualaikum.